Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Aku Soleh Daim aka Sol dan aku ulas buku untuk korang. Selamat datang ke video resensi buku yang bertajuk Allegory Naruto daripada saudara Zamir Mohidin dan masih lagi di bawah rumah penerbitan The Patriot. Sebelum aku memasuki intipati buku ni, aku teringin sebenarnya hendak menjelaskan maksud allegory yang menjadi tajuk buku ni. Merujuk kepada pusat rujukan persuratan Melayu, allegory membawa maksud sesuatu karya seperti cerita, puisi dan sebagainya yang menggunakan watak, peristiwa dan lain-lain sebagai lambang untuk menerangkan sesuatu yang lebih mendalam. Baiklah, aku beri contoh yang dekat dengan diri kita iaitu kisah anjing dan bayang-bayang, yang mana aku yakin kebanyakan kita dah pernah dengar kisah ni. Kita tahulah anjing tersebut pergi menerkam bayang-bayangnya dengan niat nak merampas tulang yang ada, tetapi apa yang berlaku adalah anjing tersebut lemas dan hanyut di bawah sungai. Tulang tak dapat, apa yang dapat adalah lemas. Kisah ni menggunakan watak anjing, tetapi sebenarnya apa yang ingin disampaikan adalah orang yang ada perangai tamak akan selalu rugi, disebabkan orang yang tamak itu sendiri sentiasa tidak puas dengan apa yang dia ada, malah dia sentiasa nak lagi dan lagi, tak pernah cukup dengan apa yang ada. Maka itulah contoh allegory yang dekat dengan diri kita. Manakala berbalik kepada Naruto ini pula, pengasas Naruto iaitu pelukis manga yang bernama Masashi Kishimoto, beliau ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam lagi lah sebenarnya. Namun beliau memilih kaedah penceritaan iaitu menggunakan watak Naruto, Sasuke, Sakura dan lain-lainnya dalam dunia Naruto tersebutlah. Disebabkan itu, aku percaya kenapa penulis menggunakan istilah allegory sebagai tajuk untuk buku ni. Okey, kita pergi kepada persoalan yang pertama iaitu buku ini pasal apa. Secara keseluruhannya, buku ini boleh dibahagikan kepada 3 bab iaitu bab yang pertama Naruto dan ninja. Okey, bab ni menceritakan tentang sejarah ninja dalam dunia sebenar, macam asal-usul ninja tu macam mana. Lepas tu dia ada sentuh juga tentang asas sistem politik masyarakat Jepun ni, masyarakat Jepun yang dunia sebenar punya dan kemudian dibanding bezakan sekali dengan sistem politik dan asal-usul ninja dalam cerita Naruto itu sendiri. Macam contoh perbandingan antara dunia sebenar dan juga dunia Naruto. Manakala bab yang kedua pula adalah Naruto dan mitologi. Okey, mitologi ni kita fahamlah dia macam cerita-cerita rakyat ataupun cerita-cerita yang berdasarkan fahaman dan pegangan masyarakat Jepun, macam apa dewa-dewi masyarakat Jepun, dan turut juga dikaitkan dengan dewa-dewi dalam cerita Naruto ini sendiri. Tapi ingat kita sebagai orang Islam, kita tak boleh percaya berbenda macam tu. Kita baca boleh tapi percaya janganlah, sebab kalau percaya boleh jatuh hukum syirik, dan penulis pun tulis hanya semata-mata untuk menjelaskan sahaja, jangan pula kita pergi percaya, kita pergi pegang benda tu sebagai betul. Manakala bab yang ketiga adalah Naruto dan falsafah. Okey, bab ketiga ni aku percaya merupakan fokus utama buku ni, sebab bab ketiga ni lah bab yang paling panjang. Kalau bab pertama dan bab kedua ni dicampurkan pun masih lagi bab ketiga ini lebih panjang. Disebabkan itulah aku percaya yang bab ketiga ni adalah fokus utama buku ni. Dalam bab yang ketiga ni, penulis menerangkan secara terperinci watak-watak penting dalam cerita Naruto ni. Okey, taklah semua tapi kebanyakannya yang memang menyumbang besar kepada plot penceritaan Naruto. Yang mana watak-watak ini dianalisis secara terperinci satu persatu serta dikaitkan sekali dengan fahaman dan pegangan mereka lah. Baiklah, kita dah selesai untuk persoalan yang pertama. Mari kita pergi kepada persoalan yang kedua pula iaitu fokus utama buku ni. Okey, fokus utama buku ni aku akan ceritakan tentang bab 3 tadi itulah, sebab bab 3 itulah yang aku percaya sebagai fokus utama penulis terhadap penulisan buku ni. Baik, fokus utama buku ini adalah lebih kepada analisis karakter, yang mana karakter-karakter dalam cerita Naruto itu dianalisis secara terperinci oleh penulis tentang apa fikirannya, apa fahamannya. Dan sejujurnya mula-mula aku sebelum baca buku ni, aku berspekulasi yang buku ni akan menceritakan tentang politik dalam dunia Naruto Aku memang betul-betul fikir macam tu. Rupa-rupanya tak, dia tak memberatkan tentang politik penceritaan sangat, tetapi dia lebih kepada falsafah individu yang menyumbang kepada perkembangan cerita Naruto ni. Okey, aku tak nak korang pening kepala. Falsafah ni nak senang faham dia lebih kurang macam pegangan lah.
Seperti apa yang dinyatakan oleh Tengku Asmadi dalam buku beliau yang bertajuk Motivasi Alihan Pelajar, setiap orang sebenarnya ada falsafah, sama ada dia sedar ataupun dia tidak sedar. Semua orang ada falsafah, semua orang ada pegangan masing-masing lah. Jadi apa yang difokuskan oleh buku ni adalah pegangan watak-watak dalam cerita Naruto ni, macam apa yang mereka fikir dan apa yang mereka percaya. Aku sebenarnya kagum tahu dengan penulis apabila satu persatu watak penting dalam cerita Naruto ni penulis analisis dengan begitu terperinci, siap dirujuk silangkan sekali dengan huraian falsafah tu. Okey, aku nak bagi korang mudah faham, aku tunjuk contoh daripada buku ni sendirilah. Okey, macam ni. Dia ada nyatakan watak macam Might Guy ni salah satu watak dalam Naruto. Lepas tu dia nyatakan sekali lah apa persamaan falsafah tersebut. Lepas tu dia terangkan apa yang berlaku pada Might Guy ni. Dan lepas tu dia ada nyatakan apa falsafah yang selari yang tadi aku cakap sebagai rujuk silang tu. Contoh Tas Spoke Zathras pada tahun 1883, yang ni penulis dia Frederick. Okey, aku tak tahu macam mana nak sebut ni. Ini sebutan orang Jerman ni. Nanti dia tunjuklah ahli falsafahnya yang mana yang ni. Dan dia terangkan lagi apa yang berlaku pada karakter tersebut, perjalanan karakter tersebut. Yang ni dia ambil dah potongan-potongan daripada cerita Naruto itu sendiri kan. Kita boleh tengok dekat situ. Lepas tu dia ulanglah proses yang sama. Lepas tu dia cerita pasal karakter lain pula, Sarutobi Asoma, dan prosesnya berterusan. Secara peribadi aku suka watak Danzo sebab bagi aku Danzo ni lah yang paling realistik dalam dunia Naruto. Yalah, dalam dunia Naruto pun walaupun ada elemen-elemen realistik tetapi tetap dipenuhi dengan fantasi-fantasi pelukis asal, betul tak? Jadi watak Danzo ni sedikit sebanyak bagi aku pun adalah seorang yang realistik, yang betul-betul wujud. Malahan aku setuju apabila penulis cakap dekat wawancara di belakang buku ni aku baca, iaitu penulis mengatakan bahawa watak-watak dalam Naruto ini dibina dengan lebih kukuh. Ya, betul, aku setuju juga dengan kenyataan tu sebab memang kita boleh nampak tahu watak-watak dalam Naruto ni macam mana mereka berkelakuan, apa tingkah laku mereka, apa kecenderungan mereka, apa fikiran mereka, dan semua tu sekali boleh dikaitkan dengan falsafah-falsafah pemikiran yang ada dalam dunia sebenar. Sebagai kesimpulan kecil, fokus utama buku ni adalah menganalisis karakter secara terperinci lalu dikaitkan dengan falsafah-falsafah yang wujud dalam dunia sebenar. Okey, contoh watak-watak ini dia tak lain tak bukan merupakan lambang untuk mempersembahkan idea-idea ataupun falsafah-falsafah yang wujud dalam dunia sebenar. Baiklah, kita pergi kepada persoalan yang ketiga, iaitu apa laras bahasa buku ini. Walaupun penulis menyentuh pasal falsafah-falsafah yang biasanya orang-orang awam atau tak terkecuali aku secara peribadi akan sinonimkan sebagai berbenda yang berat atau berbenda yang macam hanya untuk mereka yang ahli-ahlinya sahaja, yang kadang kita orang biasa dengar ni pun kita takkan faham lah apa benda falsafah tu kan. Tetapi ulasan yang digunakan oleh penulis adalah berbentuk santai, yang mana penulis boleh menghurai dengan ringkas, malah penulis tak begitu menjurus kepada yang lebih mendalam ataupun dengan terma-terma yang hanya ahli-ahli sahaja yang faham. Senang cakap, penulis menggunakan istilah-istilah yang biasa kita faham lah, atau kalaupun ada istilah-istilah yang baru, penulis akan menerangkan apa maksud istilah tu. Jadi aku percaya dengan laras bahasa yang mudah digunakan oleh penulis dalam buku ni, kita orang-orang awam yang langsung tak pernah belajar pasal falsafah pun kita akan mudah untuk faham buku ini pasal apa. Jadi korang tak perlu risau, malah tak payah risau pun sebab bahasa dia memang tak berat. Bahasa dia memang orang-orang biasa pun boleh faham. Jadi sekali lagi, korang memang tak perlu risau, korang boleh tidur dengan aman. Kejap, tidur macam pelik je. Maksud aku, korang boleh membaca dengan aman, okey? Baiklah, kita masuk kepada persoalan yang keempat. Okey, sebenarnya yang keempat ni bukanlah persoalan, tapi dia lebih kepada apa pengajaran yang aku boleh buat sebagai pembaca. Yalah, aku yang mengulas, jadi aku yang ceritalah apa pengajaran aku dapat. Kalau korang nak cerita apa yang korang dapat, korang kenalah ulas kat komen kat bawah tu. Anime atau fiction ini dia bukanlah semata-mata hiburan yang melalaikan. Malah dia boleh jadi satu benda yang berupa pendidikan untuk kita
kaji dan dalami akan segala intipatinya. Ini selaras dengan prakata yang ditulis oleh Aiman Rashdan Wong dalam buku Saudara Zamir Mohidin ni. Malah aku secara peribadi pun aku berharap supaya satu hari nanti Saudara Zamir pula akan menulis prakata untuk buku Aiman Rashdan Wong pula, sebab dua-dua ni penulis kegemaran aku. Malah Aiman Rashdan Wong sendiri dalam prakata beliau menekankan bahawa dunia Naruto itu boleh jadi refleksi kepada dunia kita yang sebenar. Sebab dalam cerita Naruto ni, kita bukan sahaja boleh selami watak, kita boleh gali pelbagai pengajaran dan nilai-nilai yang ada dalam dunia Naruto ni. Macam ada yang elemen sedih, ada elemen gembira, ada elemen pengkhianatan, ada elemen lain-lain yang bersangkut paut dengan kehidupan kita yang sebenar ni lah. Jadi tak kira lah sama ada korang penggemar bukan fiksyen ataupun fiksyen, maka jangan berasa rendah diri untuk mengaku yang diri korang minat berbenda macam ni, sebab kadang-kadang tak semestinya benda-benda ni buruk. Kadang-kadang benda ni boleh juga bawa kebaikan, bergantung kepada diri kita sendiri, iaitu apa yang kita boleh ambil atau sisi mana yang kita ambil. Itulah sebenarnya yang lebih utama untuk kita titik beratkan. Okey, jadi itu sahaja video resensi kali ini, dan lepas-lepas ni aku rasa mungkin buku-buku dari penulis yang lain pula lah kot aku akan resensi. Aku rasa ini buku yang terakhir aku ada daripada Saudara Zamir Mohidin, dan aku nak mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Saudara Zamir Mohidin dan juga Rumah Penerbitan The Patriot kerana menghasilkan karya serupa begini. Okey, secara jujurnya aku baca tak berapa layan Naruto sangat, dan aku pun dah lama tak tengok Naruto sebenarnya. Jadi bila aku baca buku ni, aku dapat nampak dengan lebih jelas tau apa benda yang aku boleh belajar daripada kisah-kisah Naruto ni. Okey, sebelum aku tamatkan video ni, jom kita buat sesi perkongsian sedikit. Aku paling suka watak Senju Hashirama, iaitu watak Hokage yang pertama. Aku suka beliau sebab selain seorang yang positif, beliau memang seorang yang kuat. Dengan kekuatan beliau tu sebenarnya beliau boleh je hancurkan kaum Uchiha yang merupakan musuh ketat kepada puak Senju. Tetapi apa yang beliau buat adalah beliau lebih memilih jalan perdamaian berbanding dengan jalan perperangan. Disebabkan itulah aku rasa aku paling suka dan aku paling gemar dengan watak Senju Hashirama. Aku tertanya apa watak yang paling korang suka dalam cerita Naruto, dan kongsikan dengan aku kat komen kat bawah ni. Komen apa watak yang paling korang suka dan kenapa. Aku memang betul-betul nak sangat tahu. Jadi dipersilakanlah korang komen dekat bawah ni. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Tekan juga butang kecil loceng dekat bawah tu supaya korang tak terlepas video baru daripada aku, dan kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.